untuk suami istilahnya mengajak adab supaya isteri ini betul lurus di atas perjalanan agama balik adalah dengan kaedah pukul. Memang kaedah istilah doroba faham ni, pukul pun dobit dia dorba ta'dibin laha, sebagai pukul mengajak adab laha li baratin. Jadi memang ada dalam syarak. Yang ni pun kalau kita cerita di luar sana, bising lah dia apa ni. Ramailah netizen yang mangkor-mangkor pun akan bagi komen macam ni. Kaedah kita dalam syarak, bila ada hukum hakam macam mana? Allah dia lagi tahu siapa yang dia cipta dia. Dia akan tahu manusia ni akan jadi baik dengan sebab apa. Satu, kalau masalah isu rotan misalnya, siapa yang ajar merotan ni siapa? Allah sendiri yang ajar, Rasulullah sendiri yang ajar kan. Kalau umum bab hadis, Rasulullah kata muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Suruhlah anak kamu tunaikan solat dalam keadaan dia berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha, dan pukul dia meninggalkan solat. Wa hum abna'ul 'ashar, mereka dalam keadaan berumur 10 tahun. Jadi Rasulullah sebut wadribu 'alaiha. Jadi suruh pukul tu. Dan pukul pun prinsip kita dalam syarak, dia ada istilah dan dobit kena jaga. Antara tempat yang haram pukul, muka. Tengkuk ke atas ni memang kawasan larangan pukul. Sepak, tempeling, penampar, penumbuk, apa saja adik-adik je lah. Kita memang tak dibenarkan pukul kawasan muka. Jangan saja manusia, haiwan pun tak boleh. Lepas tu lembu pun kalau tuan-tuan perasan, kalau duk tambat tu angkat tangan buat kat muka dia macam ni. Nanti dia macam ni. Iya. Tak percaya nanti lembu korban ada tu tambat tu angkat tangan tu. Kucing pun kita angkat. Dia takut kan? Betul kan? Tak mahulah kita memang pukul muka. Memang kucing kita pukul muka. Betul tak? Jentik telinga dia. Memang antara tempat sensitif pukul ialah muka. Memang tak dibenarkan pukul muka. Kalau nak pukul apa? Tangan, kaki. Kalau rotan pun, rotan apa? Kaki, tangan, badan, pukul. Pukul. Siap. Jadi ajar ni ajar untuk ajar adab saja. Satu, dobit fiqah, memang ada peruntukan syarak ni. Satu, mana-mana perempuan yang dia ni memang pukul ni satu pantang besar kat dia. Bahkan dengan sebab pukul, dia akan jadi memang tak akan ada langsung ketaatan pada suami. Tak boleh pukul lah ni. Macam ni pun selalu bahas, saya duduk ngaji dulu sikit dalam kitab dia sebut, yang tu dia kena tengok perempuan lah, pasal tak sama. Ada orang perempuan, kalau masyhur saya ngaji dulu dalam kitab dia sebut macam ni. Dia kata kalau orang merdeka, orang perempuan kalau merdeka, dia tak payah cakap, kita isyarat mata pun dah cukup. Dia akan faham apa kita marah, kita tak suka. Kita tak payah cakap pun, biasanya dia akan faham apa yang kita tak suka dan dia boleh ubah orang ni. Sampai tahap pukul ni hamba je selalu. Jadi janganlah bagi duduk tahap hamba yang kena pukul, yang kena sebat. Apatah lagi bahasanya, jangan lagi tahap lembu dengan kebau. Dah pukul baru nak lari kan. Sebenarnya dah kena sebat baru ni, apatah lagi tu bahasa nak sebut tang kena pukul tu lah. Jadi kalau kena pulau satu, kena pukul tu. Asal nak sebut tang pukul tu. Pukul ni sepatutnya dia martabat orang-orang tak berakal. Orang kena pukul. Orang berakal ni macam mana? Tak payah pukul lah. Jangan kata-kata-kata. Kita diam membisu, tak berbicara pun, itu dah satu yang cukup untuk menegur dan supaya dia boleh betul dengan perangai. Boleh kan? Satu penderaan lah, betul. Kita tak bersembang pun satu penderaan. Satu, kalau tambah kita belajar hadis Nabi SAW, ada satu ketika pernah berlaku di kalangan sahabat. Yang sahabat ni disebabkan adalah mereka ni bagi alasan tak pergi perang, yang tu kot bahasa mudah dia, kena pulau 40 hari. 40 hari tak bercakap. Tak ada seorang pun sahabat boleh bercakap dengan sahabat ni. Ada 3 orang sahabat.
Sebut dalam Quran tu, kisah tu. Apa saya nak sebut? Bayang 40 hari sahabat, sahabat Nabi tak bercakap dengan kita macam mana? Gila. Tu yang orang beriman dipulaukan dalam bab percakapan cukup lah. Kalau saya mengaji dululah, kalau tok guru tak pernah tegur kita, tak sebut nama kita, macam mana? Risau kan? Dia sebut tu macam mana? Rasa nak terbang je. Dia sebut memang, Ustaz Mat. Dah. Pasal apa? Nama kita disebut. Kita nak nama kita Allah sebut. Nak? Apa syarat? Fazkuruni azkurkum. Kamu sebut nama dia, dia sebut kamu. Cuma dia sebut kita ni di sisi malaikat dia. Malaikat yang istilahnya muqarrabin. Akan nama kita ni akan masyhur di sisi malaikat. Kita selalunya tak mau hak tu lah. Kita nak nama kita masyhur di sisi manusia. Kita tak nak masyhur di sisi ahli langit. Kita nak masyhur di sisi ahli dunia. Macam tu kot bahasa-bahasa dia. Jadi nak bagi masyhur, istilahnya Allah ni dia suka kita buat satu amalan yang makhluk tak tahu. Makhluk di dunia ni tak tahu. Dia tahu amalan tu. Dia suka kat tu. Kalau buah pergi bahasa suka tu, memang bahasa hadis isyarat dia macam tu lah. Baik, asal saya nak sebut, inilah tahap dia macam mana pun. Kalau ada tahap sampai kena pukul, dobit pukul mesti pukul atas dasar mengejar adab. Jadi tak adalah pukul dengan tongkat, dengan belantan, apa ni, dengan cangkul, bukan dia. Itu bukan pukul dah, itu nak pergi mampus orang kan. Tapi semua zaman lah ni lah, kalau kita sebut benda tu, memang zaman ni kan cerita macam-macam sangat. Nak sebut macam mana, terus kita tak sebut apa-apa pun, dia orang ni kadang-kadang marah punya pasal pun bunuh orang, kerat katan 10, katan 20 sampai terus tu lah kan. Jadi nak sebut macam mana, maksud saya nak sebut macam mana tu, selagi kita bagi lesen besar bahasa ni, jadi payah sikit. Macam mana pun kena faham disiplin ni. Keharusan syarak ada masalah pukul tu pun berdobit. Selam pukul pun bukan muka, bukan muka, tengkuk ke atas ni. Istilah tempat tu sensitif. Pukul pun bukan istilahnya mencacat cederakan. Pukul untuk ajar adab saja. Macam mana kita pukul budak-budak, pukul untuk bagi dia sakit je kan. Bagi dia rasa sakit supaya dia insaf. Tu pun jangan tak tahu, ada orang kita pukul lah macam mana pun dia tak insaf. Macam mana pun kadang-kadang kena pukul lah. Ada. Kena pukul juga. Antara dia apa? Apa dia? Pulau. Pulau pun satu kak. Kita sampai tahap tak bercakap dengan dia, muka pun kita tak bagi dia. Terseksa pun dia. Terseksa. Saya tak tahu, saya tengok pasal perangai Tok Guru macam tu. Pasal kami ni kalau nak balik apa, nak bersalam, kena bersalam apa kan, bagi tahu dia, minta izin. Ada orang yang kadang kat pondok ni, dia ada lah masalah apa, Tok Guru suruh berhenti. Bila nak salam dah memang adab, memang kena menghadap Tok Guru. Depan mata saya pernah tengok kan, salam ni Tok Guru tak pandang muka dia. Saya tak tahu lah macam mana penderitaan dia punya batin, saya tak tahu. Kalau saya duduk tempat tu, saya tak tahu lah, meraung lah. Salam tu Tok Guru tak pandang muka. Memanglah ada salah benda dia buat besar lah salah dia. Tak pandang muka. Orang lain jahat macam mana pun, tak molek tu capak pergi lepam molek mari gelik. Dengan manis muka senyum. Ada yang dia, seorang saya pernah tengok pun salam tu tak pandang muka kan. Saya tengok. Amanah, amanah. Tak pandang muka. Takut tengok. Saya takut tengok gerun. Tambah orang macam tu, kalau dia buat perangai, dia buat tingkah laku, dia punya action dia macam tu, tindakan dia macam tu. Takut nak. Kalau kata isteri ni, bila suami dia ni memang orang yang baik, isteri nusyus, suami ni tak bercakap dengan isteri sudah. Isteri mesti terseksa ni. Tambah tak pergi tidur sekali, terseksa dua lah. Pukul pula lagi. Macam mana? Takkanlah tak nak jadi baik. Cuma kat kita dalam masyarakat, masalahnya apa? Suami itu tak baik. Itu masalah dia. Tapi bukan suami sinilah kita sebut ni. Ni Afrika sana kan. Macam mana pun, itu yang kita bicara kitab ni, hari itu lagi saya sebut. Kita bicara ni semua di atas kata, suami ni orang baik, suami ni orang sempurna, ni. Memang
Bila isteri bermasalah, inilah tindakan yang suami kena buat. Ya. Kalau suami itu tak baik, jadi yang jumpa ke depan ni, lepas pada ni. Apa isteri boleh buat bila suami tak baik? Nasihat kita bicara dah, itu masalah maki kan. Isteri dia tak boleh tinggi suara. Untuk boleh sebut apa? Abang ni tak semayang, dosa besar. Kalau hukum hudud ni, kalau ada saksi, abang kalau sabit kesalahan suruh taubat, tak nak, semayang pun tak nak, boleh pancung kepala. So isteri kena cakapnya tu lah. Saya tu dia dah bicara kan. Tak main ngaji itu lain hal. Boleh pancung. Abang ni macam ni, nama dia khianat. Abang tak amanah namanya. Abang macam ni tak tunaikan tanggungjawab. Tambah pula kat isteri pun tak bagi nafkah. Dekat anak tak peduli langsung. Buat macam ni berdosa. Bila berdosa ahli neraka. Biarlah. Bila disuruh diam lah. Tak je lah. Masa dia nasihat, dia suruh diam tu, diam. Kalau lawan cakap pun tak guna. Lagi aku lempang lagi. Diam, baik diam. Dah saya dah ajar itu kan. Keedah orang perempuan ni memang keedah dia memang kadang-kadang lemah lembut dia tu lebih sempurna untuk menangani isteri yang suami yang mangkuk-mangkuk ni. Dah habis dah, selesai dah report mahkamah apa, isteri suami pula jenis pelompong, pengerajang. Jenis tu macam ni. Sampai macam-macam lah berlaku yang tak elok-tak elok tu. Dan isteri keedah dia tak boleh report dekat jiran, adik-beradik, tak boleh. Siapa? Itu istilahnya ngumpat. Menyebut aib pada orang yang tak boleh mengubahkan status jahat suami. Yang boleh mana? Kata misalnya pak mertua perempuan tu cerita kat ayah ni, boleh? Tambah pula ayah tak tahu perangai anak jantan dia macam mana. Kita tahu perangai ayah dia, kita tahu. Jumpa ayah pak mertua ke gaduh, tak ada siapa panggil ayah pak mertua mari ke. Anak pun tengok bapak dia mari, menikah lah, warak ke main. Ceritalah kat bapak, macam ni. Ni abah ada ni, baiklah. Ni abah balik, abah keluar je pintu, siaplah saya kena melasah. Abah janganlah cerita saya bagi tahu tau. Memang kena macam tu. Betul macam mana? Saya tak tahulah abah nak buat macam mana. Bapak pula jenis barang pula, memang dia pantang dengan anak dia, anak jantan dia jahat ni. Pandai-pandai lah dia kasi. Bapak pun kena bijak juga abang tu. Kalau contoh tu saya sebut contoh bapak dengan anak. Anak pasal anak pun kadang anak ni ada yang katalah dia nakal. Adik-beradik dia tahu kan. Adik dia kalau dia report, sehari adik dia sakit. Bapak pukul yang ni yang hak nakal ni. Lepas tu dia dapat ni kau cerita kat abah yang macam ni dia. Adik dia pula kena lempang lagi. Jadi buat macam mana? Bapak kena pandai simpan rahsia. Jangan sampai menceritakan siapa yang report tu. Dan bagi tahu dia elok-elok. Dan kadang anak ni pun dia kena merasa dia takut pucat siap dah. Janganlah cerita dekat abang tu. Nanti pucat rahsia ni abang pukul dia. Diamlah, janganlah sampai adik tu tahu. Budak hak nakal ni tahu. Carilah jalan lain. Kalau saya, anak saya kata apa? Abah ni anak murid satu Malaysia tau. Ada anak murid abah. Engkau pergi mana pun ada orang report ke tak? Orang abah orang kenal. Ni anak Ustaz Mat. Dia tengok motor ni kenal. Orang gelak orang tahu. Wakil siapa anak saya. Adalah hak nakal-nakal tu. Yang nakal. Tak sangka boleh pergi jauh-jauh. Dia bohong. Adik dia bawa adik dia tu. Tapi adik dia warning siap lah. Saya sebut macam tu lah. Ni saya sebut serupa lah. Ada anak yang bapak ni memang bagus. Tapi anak ni Masya Allah. Mangkuk ayun. Pukul isteri lah apa lah macam tu. Jadi isteri ni antara tempat dia lapor bapak dia. Tapi kalau dapat tahu isteri ni yang report, siap kau. Kau pandai nak mengadu kat bapak aku ya. Apa ya kau? Jadi janganlah pecah rahsia tu. Beritahu bapak pun memang tahu anak dia memang pakai macam ni. Bapak ni lah kena pandai. Ni. Kalau tu bapak tak pandai, panggillah maknya. Maknya macam mana? Macam mana mak dan saya? Musyaratlah dua orang. Macam mana nak buat anak ni jahat ni? Kalau bapak kadang-kadang tak percaya. Kalau bapak betul tak percaya, bapak sebab betul perempuan salah kan? Kata macam ni, kata ni.
Memang tak percaya lah kata dia. Menantu ni saja cek buruk anak aku. Yang tu tak sah. Tak sah cerita. Tak sah cerita. Yang tu memang cerita sia-sia. Sehari pula dah lah kita cerita. Lepas tu dia pula cerita ke anak dia. Kata kau macam ni. Ya, siap kau. Oh, kau nak repot kat bapak aku Kau ingat bapak aku percaya kau sabar. Cakap kau. Siap. Dia drama lah pula tu. Saya buat drama pandai. Okay, siap. Apa saya nak sebut tu? Yang tu tak boleh cerita. Kak adik-beradik lagi tak boleh. Tu katalah kak mak ayah kita. Kak mak ayah kita, kalau cerita tu, mak ayah kita pun percaya, katalah itu. Tapi dia nak buat tindakan pun susah pasal ni suami kan. Asal orang lain nak. Itu dia nak nasihat pun, nasihat lah. Semua nasihat pun, lagi nasihat, kabar-kabar macam mana. Lagipun, si suami tu, dia bukan tahu, takut dengan bapak betul. Jadi tak bermanfaat. Boleh faham saya cakap apa? Bila tak bermanfaat, macam tu nak report ke siapa? Pejabat agama pun nak file ni timbul tak berapa tahun. Dah patah, dah lebam dulu. Baru timbul file. Sikit lah sebut itu kan. Pejabat agama marah lah saya kalau saya sebut ni. Tapi nak sebut itulah macam mana pun report. Itulah tempat yang boleh report pun. Kalau tak pun, apa report dia? Yang ni pun saya ngaji tu guru sebut macam ni. Katalah misalnya, ni isteri. Ni kita cerita ni bukan masalah isteri nusyus ni. Kita suami nusyus. Wah, pergi pasal itu. Maksudnya suami yang istilah tak tunai tanggungjawab. Macam ni. Ada tak seseorang yang suami ni dia memang hormat dengan seorang tokoh ni, sama ada tok guru ke ulama ke mana-mana lah orang yang istilahnya dia hormat dengan tok guru ni. Ada tak? Kalau ada tu, pergi jumpa tok guru. Mengakulah depan tok guru tu, bagi tahu macam ni, suami saya macam ni. Ceritalah, ikhlaslah cerita bagi yang betul, minta tok guru tolong nasihat dan jangan bagi tahu saya yang report ni. Memang kalau tahu kau pandai cerita kat tok guru aku macam ni ya. Gelebuk. Tok guru pun kena cerdik. Betul macam mana? Dalam kuliah, kalau tok guru ni pandai, anak murid ni duk mengaji, macam mana? Dia balon. Dia pula takkanlah dia tuju mata, dia bulan balon-balon, dia tengok kawan tu. Ni bini kau lah. Takkan tok guru buat macam tu. Tok guru tak sebodoh itu selalunya. Dia pandai. Dia cakap mana? Ni orang Afrika ni. Kawan makan cabai duk bedah. Mula tu tengok, dia kata tengok perkembangan. Biasanya boleh tengok kalau guru ni memang istilahnya mursyid. Dia tengok disebut macam tu, dia boleh perhati lah. Anak murid dia yang jahat tu, yang isteri main report ni. Betul tak betul apa yang dia cakap. Sebut dia boleh tengok reaksi. Orang ada perasaan kan. Kalau sebut macam tu dia mesti pandai. Kalau ada geram ni siapa dia cerita dia, mata dia liar je dia tengok. Dia bukan tumpu dah apa tok guru cakap. Dia boleh perangai, dia boleh tok guru dia boleh kenal. Dia kenal. Ya. Dia duk ngajar tu dia boleh tengok anak murid dia macam ni. Yang ni dia target lah yang ni pandang. Buat tak pandang. Bila orang tu pandang dia buat tak pandang. Dia cerita macam ni. Kita balik untuk tengok nanti apa tindakan apa boleh baik tak boleh baik. Yang tu saya sebut ada memang tok guru sebut lah tu. Antara tempat kita nak baikkan suami-suami yang masalah macam ni cerita pada dengan siapa dia hormat. Itu. Pejabat agama yang tu pihak berkuasa, pihak berwajib. Kena lapor lah pasal memang apa masalah pun kena lapor kat dia. Polis tak boleh. Malaysia ni kalau suami report kat polis, cuma itulah kalau ada undang-undang sivil yang tu kan. Yang memelihara hak supaya isteri ni kalau didera sampai tahap macam ni, suami boleh ditangkap, didera, katalah ada undang-undang sivil macam tu, report pergi lah polis. Ada CCTV ke apa kan? Ni apa contoh video ke apa? Buat polis, suami telah buat penderaan pada isteri macam ni. Buat lapor nak polis. Dah pejabat agama tak ada buat apa-apa. Pejabat agama pula tak percaya pula. Susah juga kan. Buat pula suami isteri kadang-kadang ada orang lain tengok suami isteri je dia tahu benda-benda tu. Satu kalau faham ni, isteri yang suami yang macam ni memang kena banyak sabar. Sabar tahap ada apa? Memang sabar gila. Saya punya pengalaman ngajar ni, memang isteri yang menghadapi suami bermasalah ni cukup banyak. Berbanding dengan suami yang menghadapi isteri bermasalah.
Saya punya pengalaman. Orang lain saya tak tahu. Saya punya pengalaman aja. Isteri yang mempunyai suami yang bermasalah ni cukup ramai dalam masyarakat ini. Cukup tinggi. Kalau nak beratus tu 80% dengan saya. Berbanding dengan suami yang mempunyai isteri yang bermasalah. Kalau isteri bermasalah, suami biasanya kalau dia baik, dia nak selesaikan isteri dia senang. Pula tu kalau isteri ni bermasalah, dia punya akhir ubat dia senang je. Potong. Nak potong lah, cerai. Selesai lah, kau lah, aku lah. Habis lah. Tapi kalau suami ni bermasalah, selalunya memang susah nak baik. Dan selalunya isteri tak tahu macam mana nak selesaikan dia. Satu antaranya saya sebut tadi, lapor pejabat agama lah. Yang kalau kata ada undang-undang sivil yang boleh dilapor di atas keganasan suami. Berhubung dengan bahasa gitu. Kalau boleh pihak polis sampai ambil campur tangan, guna dengan pihak polis. Pejabat agama pun jangan dilupakan. Kalau skop tu ataupun portfolio tu, polis tak ada portfolio untuk ambil tindakan suami tak bagi nafkah apa-apa yang sebagainya. Yang tu pejabat agama je. Lapor pejabat agama. Sebab polis dia tak ada portfolio untuk ambil tindakan suami tak bagi nafkah, suami tak payah sewa rumah. Suami tak boleh tu. Tu polis tak ada portfolio tu. Dia tak ada bidang kuasa dia tu. Tu pejabat agama yang lah boleh pun. Cari jalan lah kat situ. Baik. Jadi asal kita ni, kalau isteri yang bermasalah, suami memang kaedah dia boleh sampai tahap pukul lah. Baik. Wa in afdha darbuha ila talafi wajabal gharmu. Dan sekiranya melampaulah ia, ataupun afdha, membawalah darbuha, mengakibat oleh darbuha, oleh pukulkan isteri ini, ila talaf kepada binasa. Patah, lebam, dobit, sebut ulama macam ni. Kalau sampai pada tahap tu, macam mana kalau yang pukul tu adalah bukan suami, tapi pukul orang luar, pukul pelajar, pukul kawan, pukul budak, pukul orang lain, ada sabit boleh kesalahan sampai istilah mencederakan anggota, mematahkan tulang, lebam dengan anggota. Kalau dalam undang-undang hukum hudud kita ada permasalahan macam tu yang kena masuk mahkamah, suami yang walaupun hak dia pukul tu ada, tapi pukul tahap tu suami kena dihadap ke mahkamah, sabit kesalahan yang mana yang sampai istilah melukakan, mematahkan, mencacatkan atau mengurangkan keupayaan anggota. Mata pun lebam, dulu boleh tengok 30 meter boleh baca lagi, tersal kecil jauh-jauh tu boleh pandang elok. Sekarang nak tengok dekat-dekat pun dah tak boleh baca pasal lebam berapa kali ni. Keupayaan tu kurang sampai 80%, 60% keupayaan mata tu. Dia kena bayar ganti rugi. Kalau 2 biji mata, katalah kena 100 ekor unta, dia selalu boleh tengok sampai 100 meter, katalah itu dia boleh baca 100 meter. Keupayaan sekarang dah sampai 40 meter je. 60 meter lagi dia tak boleh nampak, tak boleh baca macam ni. Katalah saya nak buang ke 100 tu senang, dia kena bayar diat 60 ekor unta. Unta ni atas dobit perkiraan harga yang dalam syarak, yang syar'i. Kalau mata dia yang elok tukar kat isteri dia, terbalik. Kadang tak hasil juga, tak ada macam tu. Tak ada. Tapi suami kena bayar tu istilahnya jenayah tu. Pasal suami tak boleh buat jenayah atas isteri dia. Kalau tak mampu, masuk penjara lah kau. Tak pun jadi hamba abdi, kau kena kerja ni. Apa gaji kau semua bagi kat isteri, kau jadi kuli lah sampai kau mati. Itu kot saya sebut mudah itulah. Kalau tak mampu kan, mana nak cari harga 60 ekor unta. Nak beli ayam seekor pun sakit. Beli pun kepak je. Tu pun 3 ketul kepak dia belinya. Tu pun 2 bulan sekali beli ayam. Contoh lah kan. Lawyer ni masalah tu lah. Lawyer tekuk dengar. Lawyer masalah tu. Kita punya mahkamah sekarang itulah masalah dia. Pasal mahkamah kita tak membantu untuk melaksanakan hukum syarak. Kalau ada lawyer pun saya komplain lawyer lagi panjang sangat. Biar dulu. Betul? Lawyer ni kira banyak makan duit dia. Lagi tangguh, lagi kes tak selesai, lagi dia suka. Siapa? Ni semua dalam poket aku ni. Semua ni aset aku. Lagi tak selesai, itulah aset aku. Selesai, habis aset dia. Dapat dia, selesai.
Dia dah konti dengan hakim dah. Tangguh dulu. Tangguh. Sekali lagi bicara 300, 400, 300, 400. Kena 10 kes macam tu dah 3,000. Nak bicara apa? Kerana nak saksi je. Dia tu cover panggil dengan kes baca bicara. Kes. Tangguh dulu. Yalah, 2 bulan pula telefon. Tunggu. Dia baca kes macam ni sikit je. Tangguh lagi 300 lagi kena bayar. Betul kan? Betul. Mahkamah macam tu kan? Saya ingat saya tipu je. Memang bukan ada kerja pun. Banyak lawyer buruk ya pun. Okey, cukup. Terus kata saya mau repek kat lawyer lagi. Mula saya mula fikir. Okey. Jadi kalau boleh mengakibatkan pukulan kepada isteri ni ila talaf pada kebinasaan, wajibal gharmu, wajib kena membayar ganti rugi. Istilah ganti rugi ni yang ni bab hudud adalah dirujuk. Dia bab penderaan sosial. Dia memang ada bab khas bicara dalam hukum Islam kita ni. Dia memang ada undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni undang lengkap, perfect. Allah Taala pun perintah udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam ni bukan masuk sikit-sikit, masuk semua zahir batin. Bukan saja bab ibadat, tapi muamalat, munakahat kita bincang ni jinayat. Okey, siap. Dan wa yaskutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha, dan gugur dengan sebab nusyuz isteri, gugur qasmuha gilir isteri, wa nafaqatuha, dan nafkahnya. Ada bab saya dah bicara dulu, saya tak panjangkan. Siap. Satu, kalau siapa isteri, berhati-hatilah janganlah jadi nusyuz. Dobek itu. Suami pula macam mana? Jadilah suami yang membawa isteri ke jalan Allah Taala. Sepatutnya atas cerita suami ini, pasal saya nak sebut asal kondisi yang atas kita bicara. Pasal asal kita dalam Islam yang pergi mengaji, yang menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh, yang pergi dalam negeri, luar negeri, menuntut ilmu, menghafal, jadi alim ulama, tutup guru, al-hafiz, siapa yang pakar mencari nafkah, apa semua, kerja bidang kemahiran, pengurusan, pentadbiran, semua ialah orang lelaki. Jadi orang perempuan ni selalunya dia golongan yang kedua lah kan, macam tu kan. Istilahnya apa? Orang duduk di rumah, orang disara, orang diberi nafkah, orang yang dijamin, orang yang dibela. Jadi mengaji pun kadang tak mengaji mana, pasal apa? Peluang untuk dia nak menuntut ilmu apa kurang. Ni asal masyarakat kita. Tapi bila sekarang ni dia terbalik, orang lelaki pula malas, dia terbalik. Orang lelaki, orang perempuan pula macam mana? Al-hafiz, alim ulama, tutup guru, perempuan. Yang rajin ibadat, yang rajin mengaji, yang cerdik-cerdik, yang pandai-pandai, sampai pengarah, sampai engineer, sampai semua buat jantan ni kerja pun sekarang perempuan pandai buat kerja tu. Jantan ni apa? Dengar, mak rempit, mak ganja, mak pit, mak gam, mak ketum, mak gamer, mak bengong, mak bodoh, mak rempit, mak jabatan. Jadi teruk lah. Bila teruk tu, jadi masalah sekarang bukan masalah kepada orang perempuan, tapi masalah pada orang lelaki. Macam mana orang perempuan kena faham? Orang perempuan tetap orang perempuan. Dia tak boleh duduk tempat yang mana atas kata yang ni hak orang lelaki. Dia tetap tak boleh. Dia tetap asal orang perempuan ni. Kaedah kita lah syarat. Mana yang syariat tak benarkan untuk perempuan duduk di tahap itu, status itu, memang orang perempuan tak boleh duduk status itu. Walaupun cerdik, alim, pakar, al-hafiz, apa lagi yang sebut, gemilang, cemerlang, terbilang sekalipun, hebat macam mana pun, wanita adalah tetap wanita. Macam mana keadaan kita sekarang kan? Sebenarnya wakil rakyat perempuan, masyarakat kita pun nak membawa kepada menaikkan imej wanita, golongan wanita. Bukan istilahnya kita nak mengenepikan wanita tu kan. Kaedah kita dalam syarak macam ni. Apa dia? Wanita ni sepatutnya orang lelaki yang kalau dia mukmin, dia takwa, dia beriman betul-betul dengan Allah Ta'ala dan Rasul, mereka ni lah pejuang-pejuang hak wanita. Dan mereka akan memberikan apa yang sepatutnya hak-hak wanita untuk diberi pada wanita. Tak perlu wanita untuk bersuara dalam parlimen, dalam mahkamah, dalam kerajaan untuk menjuarakan hak-hak wanita. Tak payah. Bahkan orang lelaki lah yang akan memberikan hak-hak wanita kepada hak-hak wanita kepada pihak wanita, dan dia akan memberi amaran mana jantan-jantan yang tak memberi hak
Dan sepatutnya dia kena tunaikan hak tu pada para wanita. Ini asal kita dan syarak. Jadi memang tak perlu orang perempuan nak jadi wakil rakyat, apa-apa jadi ahli parlimen, jadi menteri, jadi exco, apa dah lagi jadi Perdana Menteri. Tak perlu. Jadi masalah dalam masyarakat sekarang macam mana? Demokrasi tu tapi nak sebut macam ni. Orang lelaki yang sepatutnya menunaikan hak tu, mereka telah tidak menunaikan tanggungjawab. Demikian. Dalam kelas pun, yang cerdik-cerdik, yang main masuk kelas, yang main rajin mengaji, rajin menghafal, rajin dalam pelajaran siapa? Perempuan. Top 10 dalam senarai apa budak-budak cerdik universiti, kolej, sekolah rendah, sekolah menengah, apa? Saya bukan menafikan orang lelaki, tapi memang macam tu. Saya duduk sekolah, saya tahulah. Kami di sekolah, saya ni tingkatan 5, saya tahun ni kat pondok lah kan, sekolah Arab ni. Form 5 tahun ni, this is the worst student I ever seen in my life in kat pondok. Worst. Sebelum ni ada je budak jantan, bukan saja budak jantan, budak perempuannya worst habis. Saya ingatkan saya je kot, saya ajar subjek bahasa Arab, jadi dia kot heavy sikit. Rupanya cikgu BM pun meluat. Dia kata, betul ustaz, saya punya sokong. Saya ingat ke kot subjek saya aja. Rupanya subjek BM macam tu, subjek sejarah macam tu. Yang lain the worst, teruk sangat. Jadi maksudnya masyarakat kita sampai tahap tu, tempat okey lah. Dia ada tahun dia yang memang teruk, tapi sepanjang pengalaman saya mengajar sekolah tempat saya duduk lah, this year is the worst yang budak-budak SPM. Jenuh bela. Kita kepung sini, keluar kepung. Letih. Tak tahu dia punya liar tu. Tak tahu nak kata, nak sebut apa. Doa je lah banyak-banyak. Geng-geng kami pun, guru pun nak kata apa. Doa lah banyak-banyak. Kami nak kata apa. Kepung dah, ajar dah, nasihat dah. Duduk pondok, yang duduk pondok lah, Pik. Allah. Dobit pukul. Saya buruh macam ni, macam pukul kanak-kanak. Anak kita pukul macam mana? Ayun dengan kapak tu. Kapak. Istilah pukul lah. Istilah kalau rotan pun, taklah rotan besar ni. Rotan. Tapi orang perempuan selalunya, tak tahu saya punya tengok orang perempuan yang fitrah ni, tak dia tanya ibu ni, sanggup tak kena rotan? Tak sanggup betul tak? Kalau saya lah suami tu contoh, saya masa muka pun dah padan tak untuk buat pengajaran, betul tak? Cukup. Cukup dah. Jadi tak payah pukul lah, apa dia? Tambah nafkah tak wajib bagi, tak pergi makan. Ronta dia mah. Cuma lah ni nak sebut macam mana? Sepasal demo ada gaji. Gaji demo lagi besar ada kita. Yang tu yang suami buat apa pun, alah takut apa? Abang tak bagi gaji saya. Gaji saya lagi besar, asal pun saya bagi ke abang. Jadi masalah dia bukan masalah kat isteri, masalah kat suami. Suami cuai macam-macam cuai. Itu yang apa tindakan suami ni tak istilahnya menginsafkan isteri. Sepatutnya isteri yang dah lama berusaha untuk menginsafkan suami. Ni masalah kita ni. Dah sampai fed up lah tengok muka kau ni, aku tak tahu nak kata apa lah. Sabit suami lah, suami tetap suami lah, kau tetap suamiku. As long as I am still alive, you are still my husband, you know. Bunyi orang putih lah kan. Terpaksa lah, you husband, what I can do, he's my husband. Baik buruk pun, still I punya husband. Nak kata apa? Huduh pun husband I, boreh pun boreh lah husband I, jahat pun husband I, tak semayang pun husband I. Nak kata apa? Nak kata apa? Minta cerai dengan suami kita tak boleh, pasal bukan kaedah suami isteri macam tu. Walaupun tak semayang. Yang tu yang istilahnya dia kena lapor pejabat agama, apa-apa, pejabat agama tak terima tu lain hal lah kan. Macam mana pun di atas apa isteri boleh buat, dia kena buat macam mana supaya suami tu semayang. Tapi jenis tak semayang ni, bukan makan ajar kita. Macam mana pun kaedah saya pernah sebut, rasanya isteri ni gunakan kelembutan dia untuk bagi suami ni taat. Cuma itulah nak cari idea macam mana nak mentaatkan suami yang kerah kan? Yang kerah ni, dia kerah ni, yang degil ni macam mana? Kita main mengaji, dia tak main mengaji. Nak buat? Dia dah meninggal suami tu lain hal lah kan. Kita main mengaji,
Kita sembahyang, dia tak sembahyang. Orang perempuan dengan sibuk masak apa-apa, kain masak apa. Dia sembahyang baru dah, suami duk isap rokok lagi. Tak sembahyang lagi. Dia boleh bagi isap rokok. Nasi dah. Kawan dah sembahyang dah. Hidang nasi apa ni dah. Dia tak sembahyang lagi, duk isap rokok lagi. Nasi makan, kenyang, duduk relax pula. Anjur. Relax. Lagi bagi tidur lah. Sembahyang tak lagi. Sorry saya sebut siapa, saya tak ada niat kata siapa-siapa. Tapi pasal saya tengok dalam masyarakat macam tu. Saya pun duduk dalam masyarakat juga. Pun saya duduk masyarakat pondok tak ada dalam macam tu kan. Ni saya kalau tengok di luar, saya dulu orang luar je, orang bukan duduk dalam pondok apa pun. Depan mata kita tengok. Oh, pening. Kalau kelas wanita ni, kelas kaum ibu ni, ramai orang perempuan ni. Baik-baik semua kita tengok. Semua duduk tenang elok je. Sembang, ramah, tamah. Tapi dalam tu sambil tu duk membawang tu biasalah kan. Dia bawang cerita apa, dia cerita suami lah. Suami saya tak pernah main masjid surau apa. Ni pun nak main punya lah susah. Nak basuh anak idak sekali. Kadang-kadang terpaksa bawa ni pun tu pun kita pun dah lah bodoh. Yang dia tu apa pun idak semayang, idak ni. Tapi kita dah nak ngaji mari jugalah. Itu adalah keluhan orang perempuan. Betul-betul. Setuju tak? Saya kalau cerita buat drama kalau ayat-ayat gitu memang best. Saya pasal saya ada experience dengan orang perempuan, saya sebut itu. Masyarakat memang macam tu. Tok kalau saya sebut kalau orang perempuan pun tok ni kalau main pondok ni, kalau tok yang perempuan ni kalau main pondok ni dia boleh hafal Jurumiyah, pandai nahu, pandai sorof. Ya, kami dulu sampai tok ni orang panggil tok nahu. Nahu ni budak-budak ni kalau kata buat insya apa sekolah Arab ni, nak buat baris ni untuk SPM ni, nak baca teks bahasa Arab tu, bagi tok tu baca. Tok baca asal tok, kami tak pandai nahu. Tok tu baca, tok. Tu yang sampai pakai tok nahu tu. Tapi tok Wan tak sah. Depan mata saya tak payah budak-budak ni. Kalau tok Wan main pondok macam mana? Duduk belakang tu, duduk dinding macam ni. Untung ngaji je dah. Betul kan? Saya bukan cerita siapa-siapa ni. Saya nak cerita grup yang main pondok ni macam tu. Memang itu lah. Dia dengan Quran pun tak boleh baca. Tanya ada apa, pandai baca Quran tak? Saya Ustaz kosong, apa pun tak tahu. Tapi nak main pondok. Tapi dia main pondok, dia main macam mana? Dia main macam tu lah. Dia bahal dia lah. Syokok lah, apalah, pergi sana keluar, pergi pasar malam beli barang. Ngaji pun semayang Jumaat, duduk belakang tu dengan baju pun tak pakai. Contohlah kan. Dengan orang lelaki tak ada masalah. Tapi nak cerita itu perangai dia. Duk ni ikut dan lagi orang nak naik jemaah dekat nak masuk dekat nak rokok dah baru duk pakai baju duk semayang. Allahu akbar. Tu pun semayang lagi duk atas kursi pula padahal sihat aja dah. Tuan bayar saya nak cerita keadaan orang mengaji ni. Ni yang Tok Wan ni, yang Tok Wan. Kalau yang Tok tak. Yang mana tak pernah mengaji dulu. Yang ni pun suami mati dah habis dah. Dia pun kata dah lama dah cadang nak main pondok, nak main mengaji ni. Mari-mari tu kitab apa yang mengaji ni. Mengaji ni duduk depan dengan dia tu. Tirai tu duduk depan tu, duduk belakang tirai tu ngaji. Kitab ambil. Tok tu. Ingat. Saya sebut ni bukan saya reka cerita ni, betul ni depan mata saya tengok ni benda ni. Tok Wan tambah nak tolak jadi imam. Dia lari esok buka barang tak mondok-mondok lah. Tambah kita bagi undang-undang. Tok Wan pun wajib 12 kitab kena mengaji sehari. Macam mana? Mampu tak mau duk mondok. Kalau tok tak apa. Tok duk mondok ni kena mengaji 12 kitab sehari. Yang tak apalah tok ni 20 kitab pun tak payah dah. Cakap betul saya sebut ni. Saya bukan reka benda ni. Ya, betul. Memang ada yang malas tu saya sebutlah. Tapi nak cerita ada yang kebanyakan yang main ni kalau tok macam ni. Tok Wan kebanyakan yang saya sebut tadi. Tapi ada jugalah Tok Wan main macam mana? Memang wallah ngaji kalah kita pula tumpang malu pula kat dia. Siapa? Umur tu dia dah. Saya ni ustaz dah tak ada umur dah. Ustaz ni pun rasa terlambat dah. Mengaji bangun pagi awal pada kita Quran duk baca gini. Memang bagus taat. Tapi duk mengaji tu duduk depan tok guru. Kita pun mengelak duduk belakang ni. Dia boleh duduk depan tok guru. Kita hak ni yang ni dia pemangkin kami. Tok Wan macam ni semua sejuk saya duduk pondok. Kami ada 3 orang Tok Wan yang macam tu. Tok Wan Karim yang pernah dulu main ikut saya. Tok Haji Karim.
Allah. Ustaz Zul arwah dia, Ustaz Zulkarnain Ibrahim. Benar? Dia tu ada ayah dia tu. Ayah dia tu. Haji Ibrahim tu biasa duduk pondok Fatih. Arwah Fatih masa tu duduk ada lagi. Ayah dia tu biasa duduk pondok Fatih. Okay. Saya ingat lagi. Saya jarang ada masa gaul dengan dia. Dia duduk pondok tu. Dia ada, kita ni kena tawakal kuat duduk pondok ni. Kata dia, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Saya apa ya Quran tu pasal mulut dia. Yang tu yang gaji, dua. Ada 3 seorang lagi. Yang tu orang air panas Lengkung. Anak dia dulu duduk Felda. Pasal saya duduk ngajar apa, dia dengar saya duduk ngajar apa, dia seronok. Dia cerita ayah dia seronok main ngaji pondok. Hak tu, masya-Allah. Bapai. Kalau boleh nak mati dalam pondok, tapi dia sakit balik, terpaksa kena urus. Ada orang kena urus dia tak boleh duduk pondok. Meninggal tak kena pondok, tapi dia punya kecewa tak boleh meninggal, mati kat pondok. Orang tua yang saya sebut ngaji, saya boleh sebut 3 orang ni. Yang lain, Allah. Ada lah kan. Yang 50-50 tu diam ya, saya sebut lah. Tapi yang banyak kan tak ada. Kalau yang kira masak tu masak. Dia tak ada kira apa. Masak tanya dia. Sembang pun duduk masak, makan. Ini kita makan ni. Ini kita makan ni. Ilmu masak dia banyak. Dia masak. Hei. Yang lain muda-muda pula masak. Ni lain lah. Okay, kita cerita orang tua sikit. Orang jantan ni. Perkongsian masalah dengan kaunselor. Kaunselor ni kalau ikut kaedah kita dalam kaedah syarak, kaunselor ni dia mustasyar dari tu. Orang yang kita nak minta pandangan dan mesyuarat. Dia pula sedia khidmat kaunseling. Kaunseling agama katalah misalnya. Kaunselor dalam prinsip kita agama, dia orang yang ada ilmu pengetahuan, yang dia bersedia untuk mendengar rintihan, rungutan apa macam-macam dan nak minta mesyuarat dengan kita. Al-mustasyaru mu'taman, kita belajar dalam hadis tu. Al-mustasyaru mu'taman. Siapa yang diminta mesyuarat, maksudnya duk cerita apa masalah dia macam ni, minta pandangan. Yang ni kaunselor macam ni, dia hukum mustasyar. Minta, masalahnya minta pada siapa yang munsih, mursyid, yang mudillun, bukan mudillun, mudallilun. Orang yang boleh berikan guide pada dia. Yang tu musyrif macam tu. Yang tu apa sebut tadi kaunselor yang macam ni, okey. Istilahnya tolong tunjuk jalan ni macam mana. Dia buntu nak selesai masalah. Sebagai orang yang diminta mesyuarat, minta tolong tunjuk macam mana. Mudallilun. Kalau prinsip kita, kalau banyak pondok-pondok ni tu tok guru lah, kena minta ni pandangan apa tok guru apa. Kadang-kadang berserabut kepala pengen jumpa tok guru orang sihat. Pasal kadang-kadang pada dia nak ambil tindakan macam ni. Pada dia macam ni, suami salah macam ni. Tu tok guru tanya semak balik apa-apa, dia perbetulkan balik apa dia. Yang mana yang isteri suami itu tak betul, biasanya tok guru dia akan menyanggup kata dia, tak apa. Hak suamimu, ni arwah Fatih lu dia punya memang kerja dia tu antaranya mudallil. Dia jadi petunjuk, mursyid. Dia memang murabbi pada umat. Dia kata apa? Mu kena buat macam ni. Mu dengan suamimu macam ni. Saya ada benda yang majlis tu kadang-kadang saya duduk dekat dengan dia, duduk majlis dengan dia. Mu kena buat macam ni. Hak suamimu tu, patih tu nak buat ke mana? Kerja dia memang dia buat terus lah. Mana hak dia jumpa apa sambil berjalan menyapa lagi panggil ni. Memang hak dia panggil ya. Tok guru kalau panggil kan orang menyembah panggil. Ngadap. Bulu apa? Kalau yang bertengkar ke? Ya, Arash tu.
Seingat saya duduk mengaji memang ada. Cuma kalau nak tanya saja riwayat siapa, hadis siapa, ditarjih oleh siapa, saya tak tahu. Saya tak mengaji dalam disiplin tu, tapi seingat saya memang ada. Dan nak menunjukkan bukan kaedah isteri. Dan isteri meminta cerai pada suami dengan proses macam tu adalah salah dalam kaedah syarak. Itu yang datang hadis cerita bergegar aras tu pasal tu lah. Pasal istilahnya yang tu bukan skop yang isteri boleh buat. Pasal isteri ni bila dizalimi, apa kaedah dia? Mengadu. Dan dia bukan minta cerai dengan suami, bukan. Ya. Jadi maksudnya tak salah untuk dia nak minta perceraian yang memang tahap dia tak sanggup dah duduk di bawah suami macam ni. Tapi bukan kaedah dia minta cerai dengan suami, kaedah dia melapor jawab agama. Jawab agama yang akan menceritakan, panggil suami ni, panggil isteri. Biasanya lah ni memang ada prosedur tu tak kan. Dia panggil pihak ni apa masalah kamu berdua ni. Suami cerita, isteri cerita macam ni. Untuk konselor ni nasihat lah. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan tu bukan tak boleh minta cerai sama sekali. No, that's not the meaning. But the procedure. Macam apa technical kau nak minta tu. Bukan, abang ceraikan saya. No, that's not the way. Dia punya mekanisme untuk proses perceraian tu bukan dengan minta pada suami. Takkan ada ayat keluar pada isteri macam tu asal dia. Itu kot kain lalu untuk. Jadi kalau kata ada hadis apa pun, memang saya ingat saya mengaji pasal memang ada Tok Guru sebut hadis-hadis. Saya tak apa, saya tak sebut lah. Tapi nak sebut memang ada. Dan cuma hadis tu nak menunjukkan salah tu tak mana? Meminta yang bukan saluran untuk isteri untuk berpisah dengan minta pada suami. Bukan. That's not the saluran. Ya, saluran tak betul. Saluran betul, nanti jumpa ni. Okey, faslun. Kita masuk sikit insya-Allah. Pasal ni fi ahkamil khuluq, pada membicarakan bab khuluq. Jadi satu istilah khas dalam syarak kita yang dipanggil khuluq. Khuluq ni kalau ikut ada dua belah pihak. Nisbah isteri dah memang tak sanggup dah duduk di bawah suami yang macam ni, ataupun suami yang memang bila dia dah tak sanggup dah nak bela isteri dia yang degil ketegak bohbi bahasa gitu. Dia nasihat pun pukul apa pun tak nak dah. Padahal dia nak ambil perempuan ni dulu dengan mas kahwin, belanja hangus apa kita bicara dulu, belanja pun bukan sikit-sikit kan. Macam ni. Habis tu buat perangai nak menikah lain bukan senang. Macam mana? Ada khuluq nanti nisbah suami boleh minta yang kalau kau tak nak dengan aku boleh ceraikan kau, aku tolak bila-bila masa aku boleh tolak, tapi aku tolak peri ya, aku nak cari lain bukan senang. Aku dah belanja besar nak ambil kau, aku ingat ke engkau ni boleh menyebabkan satu kebaikan hasil pada aku, punya mudarat besar kat aku. Bila bahasa gitulah kan. Jadi dah belanja besar nak menikah lain 30 tahun lah pula aku kena kumpul duit nak kahwin. Contoh. Bujang tua lah aku. Engkau dah macam ni perangai macam ni tak nak jadi baik pula. Kalau kau nak cerai, nak lapar talak, kau nak ikut cara hidup kau dah tak sudi dah dengan aku, kau bayar balik bayaran macam ni, aku boleh lepaskan talak dengan bayaran macam ni. Itu khuluq nama dia. Tebus talak. Talak bertebus. Itu nisbah suami. Isteri sama juga. Kahwin-kahwin harapkan yang ni lah nak bimbing aku ke jalan Allah Ta'ala, nak bawa jalan baik. Rupanya lagi mangkor dia buatnya. Mayang pun tidak, lagi teruk kan. Lagi teruk kehidupan kita daripada kehidupan dulu. Duk sangka suami ni penyayang pengasih, rupanya Masya Allah mayang pun tidak. Itu tak sanggup dah macam mana. Dah memang ni suami memang dah bagi macam-macam belanja apa-apalah kat dia, mas kahwin apa semua dah ambil. Memang dah tual. Macam mana pun di atas tak sanggup dah lagi untuk bersuami kan, suami macam ni pasal tak betul lah perjalanan syariat dia. Sanggup wanita ni nak mengeluarkan bayaran wang tertentu yang suami tu kalau dia minta, nah ambil ni lepas aku. Hak wanita tersebut ada. Jadi dua-dua belah ada hak tu. Antaranya tu istilahnya dipanggil khuluq. Apa dia khuluq ni? Bidammil mu'jamati, dia dibaca dengan dhamma khul, lepas tu mu'jamah huruf kha tu bertitik, dan mustaqqun minal khul'i, diambil daripada perkataan khul'i. Boleh juga kata dia bi fathiha, boleh juga baca dengan khul'i, wa huwa dengan makna naz'u, dengan makna nazak. Asal terjemah tanggal.
Itu bahasa dia sikit. Jadi bab tu kalau ikut faslun fi ahkamil khul'i, faslun fi ahkamil khal'i. Baca boleh baca itu. Itu baris sikit. Baik. Dari segi syarak, tengok definisi sekali lalu. Khulu' ni apa dia? Wa syar'an, maksudnya yang ni definisi khulu', khulu'. Tapi masyhur saya duduk kat mulut, saya tak baca khulu' ni, saya akan baca khulu'. Itu lugah yang selalu disebutlah. Kalau majlis agama pun disebut kan, maka tercerailah isteri saya, kan ada disebut dalam taklid tu dengan cerai khulu', kan? Ada disebut tu. Dengan talak khulu'. Ada kes-kes macam tu. Itu pun ada pelajaran nanti insya-Allah. Tepus talak tu bayaran dia ikut dipersetujui ataupun dia ikut dipersetujui. Kalau yang dalam taklid dalam surat nikah tu kan dia ada sebut ini, jika saya, selalunya taklid ni suami baca lah. Yang tu pun ada perbincangan, ada sekali lalu saya sebut tu, kalau nak soal nanti tanya lain. Asal nak sebut dalam, kan bila dah akad nikah selesai semua, sebelum bagi sijil nikah tu, suami akan baca taklid. Maksudnya negeri Perak ada 3, dia akan sebut macam ni, jika saya nama sekian-sekian meninggalkan isteri saya nama sekian-sekian selama 4 bulan ataupun lebih, dan dia mengadu kepada pejabat agama ataupun qadi yang daerah yang berkenaan dan sabit pengaduannya, dan dia telah membayar RM10 misalnya, maka tercerailah isteri saya itu daripada saya dengan cerai khulu'. Yang tu dengan sebab taklid RM10 je habis. Tapi memang kesalahan tu sabit lah. Memang suami tak kira nafkah macam ni. Buat pengaduan, sabit pengaduan, tu dia panggil surat balik, pergi pejabat agama, betul memang suami awak tak kira nafkah macam ni, dia pun mengaku, tu isteri kata, nah RM10. Pejabat agama terima ya, macam mana? Tolong, edah kau 3 kali suci, salah satu kuruk, 3 kuruk, kalau perempuan tu ada haid, kalau hamil sampai bersalin, 3 kali, cerai tu khulu', suami tak ada rujuk lah, walaupun cerai tu talak satu, bayar RM10. Pasal apa tu? Cuma yang tu pasal taklid. Ada pun yang bukan melalui proses taklid, katalah dia bukan masalah tak bagi nafkah apa, tapi adalah masalah kita sebut dia merampok, gaduh, apa macam lah kan, pukul lah apa, kepada isteri, menzalimi isteri dia, isteri ni dia boleh bayaran. Jadi atas soalannya, adakah bayaran tertentu dan khas, asal sebutnya tak ada. Cuma macam mana pun nisbah dulu ghalib, biasanya antara bayaran yang diminta balik ialah mas kahwin dan belanja hangus tu. Kalau katalah misalnya nak bayar berapa, yang memang asal ayat ada, dia ialah mengikut persetujuan berapa yang suami yang sanggup melepaskan isteri dia dengan bayaran tertentu tersebut. Dan biasanya suami macam ni, sebut sikit perangai suami hak mangkar ni apa dia, jahat macam mana pun, isteri ni memang baik kan, walaupun dah terserlah kejahatan dia, isteri nak minta cerai, mampus dia tak cerai. Memang suami ni biasanya panggil macam ni. Kalau nak pun nanti dia tak akan cerai dalam kaedah talak. Kadang-kadang khulu' pun dia tak mau. Siapa dia tahu bukan senang aku nak kahwin, tambah perempuan baik macam ni, aku buat macam mana pun, aku ambil gelang hantai dia pun, dia bukan apa, dia reda je kat aku. Kalau aku cerai kat dia esok, bukan senang aku nak dapat esok isteri lain. Dia tak akan lepasnya. Siapa? Pada dia yang ni lah sumber untuk dia lepaskan apa saja keinginan dia dan barang dia, amarah dia, apa dia nak buat. Ni lah perempuan dia. Kalau menikah lain, satu perempuan mana nak suka dengan aku? Tu satu. Jadi dia fikir panjang itu, selalunya jantan ni dia tak akan lepas isteri dia. Selalunya. Kau tengok, kes-kes mahkamah dalam pejabat agama pun memang macam ni kes dia. Cukup berat tak terima. Yang tu yang memang dia ada kaedah pejabat agama juga, bila dah sabit kesalahan, kalau suami tak mau melepaskan talak pada isteri, pihak mahkamah akan memisahkan dengan kuasa mahkamah antara suami isteri tersebut. Yang ni hak-hak wanita. Satu, wanita bukan prosedur dia minta cerai dengan suami, bukan. Apa pejabat agama yang akan selesaikan kes tu. Cuma pejabat agama ni lambat ke lembam ke, itu hal lain. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan pejabat agama kita dapat jadi elok. Itu kan. Ada orang yang bertanggungjawab, yang betul-betul ambil tanggungjawab itu. Memang ada pun sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada lah macam-macam teknikal jadi masalah sikit itu kan. Edah sama, keedah perceraian ni edah cerai sama. Edah sama.
Cuma dalam kaedah khuluk ni nanti dia tak serupa macam bab talak. Bab talak dia ada istilah boleh talak raj'i, kalau talak satu, talak dua. Tapi kalau khuluk dia tak ada talak. Tak silap. Astagfirullah. Dia tak ada rujuk. Walaupun cerai talak satu, tidak akan ada rujuk. Pasal yang tu bukan cerai talak biasa, dia panggil talak khuluk. Kadang-kadang tak sebut talak pun disebut khuluk. Istilahnya talak yang berbayar, talak berbayar. Baik, wa syar'an kata dia, okey, yang ni definisi syarak. Apa yang dikatakan khuluk itu? Dialah furqatun bi iwadin maqsudin. Dialah penceraian dengan satu iwad, satu bayaran, mudah terjemah itu, maqsudin yang dikosodkan. Maksud bayaran yang dikosod maksudnya isteri memang sudi membayar bayaran yang tersebut untuk melepaskan diri dia daripada suami yang dia tak sanggup jadi isteri kepada suami tersebut. Ataupun istilah iwadin maksud tu, yang suami sanggup dengan harga tersebut pasal dia dulu pun ambil perempuan ni, kalau bayar kena ada harga juga. Bukan boleh ambil terhadap buat lari gitu je. Akad nikah mesti ada proses macam ni, kena bayar mas kahwin lah, kena macam ni, belanja hangus macam ni, bayar bayaran macam ni, kau bayar kat ni. Atau ada iwadin maksud, bercerai dengan ambil iwad ni, bayar, ada maksud pada iwad itu khuluk. Jadi kadang-kadang harga tu suami sebut, kadang isteri sebut. Cuma kadang-kadang bila masuk mahkamah, suami sebut angka yang tak relevan. Apa? Saya nak, kalau isteri nak minta cerai saya nak minta 3 bilion. Bilion apa? Ya benar, apa pasal nak minta 3 bilion? Pasal ni tak penting. Ni mahkamah lah akan luruskan ni balik 3 bilion. Kalau tak apa, kau ingat ni apa? YB yang berhormat, Perdana Menteri punya ke? Namanya minta bilion, sama-sama bilion-bilion ni. Apa ni? Lagilah relevan sikit. Kau ambil isteri kau dulu mas kahwin berapa? RM54. RM54. Berapa belanja angkos bagi? Dulu pun bagi 3,000 je. Tu pun bertawar menawar. Tu pun bayar habis. Tu pun hutang sampai lah ni. Tak bayar lagi. Cerita apa? Oh tu mangkuk ayun pula. Kau semayang. Beridak mengaji. Beridak. Tak boleh pakai kau ni. Sajalah saya sebut tu kan. Saya nak menunjukkan perbuatan suami itu huduh. Tu saya sebut itu. Apa saya nak sebut? Jadi dia mesti ada iwadin maksud tu lah. Tapi kalau RM1 tak pernah sabar sangat kan. Macam mana pun kalau saya sebut ni, kalau kaedah bab sebab tu ialah sebab apa tadi? Ta'liq nikah tu. Ta'liq bab lain dia pasal dia ta'liq kan, ta'liq. Kalau betul-betul atas nama permohonan minta tu isteri buat laporan khuluk, dia khuluk lah. Biasanya akan ada amount yang mahkamah pun kalau katalah misalnya suami minta tuntutan macam ni, mahkamah nanti akan buat keputusan kamu hanya boleh minta setakat ni. Kalau kamu nak minta banyak-banyak pun, ini helah kamu yang tak mau ceraikan isteri kamu, supaya isteri kamu tak boleh membayar bayaran tersebut, supaya dia masih kekal isteri kamu untuk kamu terus meneruskan penderaan atas dia. Mahkamah buat keputusan, harga yang mesti dibayar hanya RM2,000 tunai. Bila-bila seorang isteri menjelaskan ni, maka awak difailkan bercerai dengan isteri awak. Mahkamah bersurai hari ni. Tu, mahkamah. Dia mahkamah kena cari hakim macam suara macam tu lah. Kan? Mesti ada otoriti besar dia. Dan mahkamah tu nak jadi yang tu, hakim tu pun tahu suami isteri tu macam mana. Barulah dia boleh nak hukum, nak cari saksi apa-apa tu satu hal. Satu kalau kita belajar babul aqdiyah wa syahadat, bab jadi qadi dan bersaksi ni. Kadang-kadang saksi memang diperlukan dalam perbicaraan. Ada bab yang saksi tak perlu. Bila qadi tahu hal suami isteri. Qadi ni akan buat keputusan dengan kuasa qadi dia ada untuk dia menghukum kepada suami isteri untuk menyelesaikan masalah umat. Pasal dia ada bidang kuasa tu. Yang tu yang saya mengaji dalam hadis tutup guru sebut, kalau dalam babul aqdiyah wa syahadah ni walaupun tak ada saksi, qadi bila nak selesaikan kes macam ni, yang ni termasuk dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ni biyadihi, pada tangan qadi. Yang ni dia nak pakai kuasa dia masa tu walaupun tak ada saksi. Pasal nak saksi juga senang. Siapa mesti tengok suami dia penampar tu. Nak tengok pula live suami tampar isteri yang tampar macam ni. Isteri pun kena. Tu kata saya ni kalau berlakon mana? Pung penuh. Bersembur darah pula. Mana nak cari? Boleh ada video macam tu kan? Saya saksi, tengok saksi pula tak pakai. Nak mana video? Pula dah siapa duk rakam? Maka kadang-kadang tu dia punya prosedur ijrah mahkamah tu tak relevan langsung. Sinilah qadi main peranan. Bila tak ada saksi apa, so qadi pun tahu perangai orang ni macam mana. Mahkamah dengan ini memutuskan. Dia guna otoriti dia.
Kalau macam orang yang kahwin di siang Hmm. dan didaftarkan dengan Dewan Agama, dan kalau ada masalah tu macam kata dia nak bertalak tu macam mana Kaedah tebus talak ni dia tak semestinya mesti diselesaikan di mana dia didaftarkan untuk dia berkahwin. Situlah. walaupun dia tidak didaftarkan di Tidak didaftarkan di sini. Kaedah dia kalau memang dah sah perkahwinan dia walaupun tak didaftarkan di sini, cuma daftar ni dia masalah dokumentasi. Boleh diselesaikan pun dokumentasi tu. Kalau memang sah dah perkahwinan dia, kalau ikut dan syarak, macam mana pun bila dah kata didaftar, tambah pula automatik sebagai orang Islam walaupun kahwin di luar, bahkan memang ada prosedur enactment undang-undang macam ni. Mana-mana rakyat Malaysia yang berkahwin di luar negara, katalah itu kan, ataupun orang kafir yang dia dah berkahwin dengan cara dia tak pernah kahwin cara Islam pun, bila masuk Islam maka kedua-duanya diiktiraf sebagai suami isteri yang tak perlu ada dokumen dan tak perlu ada nikah kahwin semula. Misalnya kan, memang ada prosedur undang-undang macam tu dalam agama kita. Kalau ada undang-undang macam tu, jadi pihak mahkamah di sini walaupun tak ada pendaftaran berkahwin di sini, tapi sebenarnya memang sah suami isteri mereka itu, selesaikanlah mengikut prosedur suami isteri. Itu asal hukum. Cuma itulah lah ni, cuma nak cari mahkamah yang betul-betul nak ambil tanggungjawab, nak ambil apa-apa. Dia nak ambil yang ni tanggungjawab dia kena selesaikan. Yang itulah. Fail pun bertabung tinggi ni lah, tu nak timbul tak bila. Pula tu main jampi lah tu, cak cilut kecil lompat nastat. Cabut satu fail lah, timbul yang ni dulu. Kalau jenis timbul tu, tunggu tarik ni satu, ni 2 bulan tarik pula satu, ni bulan ni satu. Tu betul tie apa, record. Lepas tu buat laporan, tulis laporan 4 jam, nak keluar fail satu je. 3 hari keluar satu fail. Penceraian kes tu 3,000 sebulan. Tak. Tu ini masalah tu. Pejabat agama pun yang handle bahagian tu 2 orang. Satu kerani, satu penguatkuasa. Mahkamah pun bersidang seminggu sekali. Nampak? Saya nak tunjukkan letih je. Saya pasti ada sahabat-sahabat saya yang duduk pejabat agama, yang duduk bahagian mahkamah ni. Itu yang saya dengar tu. Letih aku dengar. Inilah umat Islam kita. Yang kita bukan kita bina mahkamah Islam kita tu. Kita kerajaan ni, kerajaan British punya style, lepas tu dia bagi engkau. Yang ni pejabat agama. Orang yang murah pula, orang yang memang tak ada nilai agama langsung. Biar kita saja saya sebut. Yang ni kenapa kelemahan institusi agama ni jadi macam tu. Okey, asal saya jawapan saya bagi dah tu. Cuma nak sebut kata dah memang sah suami isteri, tetap dia lah dalam bidang kuasa mahkamah. Dan pejabat agama di mana dia duduk. Baik, fa kharaja khul'u ala damin wa nahwihi. Dan terkeluarlah dengan sebut khulu' ni, terkeluar apa? Ala damin, di atas dam, asal mana terjemah tu darah, tapi bayar dam. Dam tak dipanggil khulu'. Wa nahwi, dan seumpama dam. Dam ni kalau bahasa mudah apa-apa denda lah. Termasuk denda ni takzir, apa nak sebut lagi bahasa-bahasa ni Kalau dalam muamalat tu kita biasa jumpa kena bayar arsyu, kena bayar imbuh harga dengan sebab susut nilai. Benda-benda macam tu tak ada bagi khuluk. Khuluk ni mesti dia bab cerai, yang penceraian yang nak dilepaskan tu dengan ada bayaran yang dimaksudkan, imma sebelah suami, imma sebelah isteri. Yang tu bawa panggil khuluk. Jadi tak panggil khuluk dalam muamalat jenayah, tak dipanggil khuluk dalam muamalat bab muamalat jual beli, apa istilah rampas, kena bayar ganti rugi, kena bayar imbuhan, kena bayar susut nilai macam ni, kena bayar macam ni. Yang tu tak dipanggil khuluk. Khuluk hanya kes bayaran untuk suami melepaskan isteri, untuk talak tu dilepas dengan bayaran tertentu. Khuluk. Itu buat khuluk. Tu furqah bi'iwadin. Maksud. Itu sekali lalu berkenalan. Khulu' apa dia? Wal khulu'u jaizun ala iwadin maklum. Yang ni ke depan ni dia nak detailkan apa dia. Macam mana proses untuk nak nama khulu', syarat, rukun syarat dia macam mana. Situ dulu. Soal kalau ada.
suami tu untuk nama khuluk tu. Bila tak bayar, bila keputusan mahkamah suruh bayar, perceraian telah disabitkan dengan keputusan bayar. Bila isteri tak bayar, perceraian dah berlaku dengan bahasa gitu kan, pasal bawah kuasa mahkamah. Yang tu hukum hutang atas isteri. Jadi kalau katalah suami tak dapat bayaran tersebut, dia boleh lapor pejabat agama. Orang pejabat agama lah akan mengambil tindakan di atas tak bayarnya isteri kepada apa yang sepatutnya yang dibayar pada suami. Sebab dalam kes tu, suami tu tak perlu lapaskan cerai. Dia macam automatik jadi. dia ada bab yang sampai tahap macam tu. Nak kata automatik, dia ada bab. Maksudnya kalau memang suami berlapas. Ada bab suami tak perlu lapas pun. Kalau macam contoh ta'liq tadi pun tak perlu berlapas pun. Dia ada je kes, ada sifat ta'liq hasil khuluk misalnya. Ada bab yang kalau suami dia tak nak langsung sebut lafaz cerai tu kan. Si hakim ni lah yang akan menggunakan bidang kuasa dia sebagai mahkamah ni, sebagai naib imam, yang dia lah akan menggunakan kuasa dia akan melepas, dia sendiri akan sebut perceraian tu, dan dia akan menyebutkan lafaz talak khuluk tu ataupun cerai dengan talak satu. Nah, dengan isteri sebut dengan bayaran 2,000 contohnya. Dengan ini hukum ini diputuskan, mahkamah bersurai sekarang. Jadi ada yang suami tambah yang tak nak berlapas, maka tak perlu pun lapas suami, bahkan mahkamah menggunakan autoriti dia. Ni kita belajar kelas hakim ni kan. Kita belajar mahkamah ni sebenarnya. Tadi saya terfikir, macam isteri dia mungkin tipu kata dia nak bayar suami dia. Lepas tu tiba sampai di dalam mahkamah tu, suami tu lapaskan cerai. Jadi dia tak mau bayar lah, suami dia memang nak cerai kan. Tapi suami dia dah lapaskan talak dia macam tipu suami dia tak bayar. Boleh tak macam ni? Mula-mula kata nak bayar. Dia janjikan. Mula dalam perbicaraan apa macam tu. Lepas tu suami dia okey, setuju dan suami dia lapaskan. Jadi dia kata tak bayar lah, suami dia lapaskan. Biasanya dia takkan jadi macam tu. Kaedah kita dalam Islam, dia takkan jadi terperangkap bodoh dengan isu-isu macam tu. Kalau hukum dunia sekarang ada, yang tu yang cerita lawyer dia tu. Kalau lawyer katalah bicaraan macam ni, suami dah sanggup bayar ni, suami pun kata, dengan ni saya menceraikan kau. Isteri kata, okey, cukup dekat tu, selesai. Suami pun tak sebut apa-apa bayaran. Betul masuk mahkamah balik, ni peguam bagi pihak isteri, kata dia, sekarang telah bercerai ni apa? Suami hanya kata, saya ceraikan kau tanpa meminta dan kaitkan dengan sebarang bayaran apa-apa. Jadi sekarang isteri ni telah tercerai tanpa apa bayaran. Jadi dia bukan pernikahan, bukan perceraian khuluk, tapi dia ialah proses talak biasa. Jadi isteri tak perlu membuat apa-apa bayaran. Lawyer lah ni macam tu. Tu yang lawyer buruk tu. Kalau ikut kaedah Islam tak apa. Bila pindah bicara ni setuju macam ni, suami pula telah bersetuju itu, ikrar dia di atas nak membayar ni, dia sebut dengan ini saya menceraikan. Sepatutnya memang takkan jadi macam tu, pasal biasanya akan diberi satu lafaz, pihak mahkamah akan contoh bagi ayat apalah, kamu kena sebut macam ni di atas apa keputusan mahkamah tadi ni. Dia akan sebutlah kalau dia yang memang melepaskan lafaz talak tu, saya dengan ini menceraikan isteri saya dengan tebus talak bayaran sebanyak RM2,000 contoh. Jadi tak adalah istilah mulai ngelat tak payah bayar pasal dia cerai aja. Mahkamah kita lah ni dengan lawyer dengan sistem lah ni memang macam tu. Kau silap cakap, yang salah pun tak salah, nanti yang salah tu jadi yang salah jadi tak salah, yang tak salah tu jadi salah. Ni yang kita ni mahkamah sistem British ni macam ni. Yang dah mengaku semburit, mula saya sebut itu kan. Dia dah mengaku dah dia buat salah. Kat dia ni tak dicas apa-apa. Yang ni lah buat aku. Yang tu yang ditangkap, yang dia lepas. Padahal dia mengaku salah tu, dia pun salah juga. Patutnya yang ni salah. Sepatutnya kaedah syarak, ada kita belajar buat ikrar dulu pun, bila dia mengaku salah, dia lah kena. Tak payah tanyalah dengan siapa kau buat. Kau tuduh dengan siapa kau buat tu, istilahnya kau qazaf dia. Yang itulah prosedur mahkamah. Yang nak jadi, kau tujuan mengaku buat apa? Nak jadi baik.
Kau jadi tobat, dia tak nak baik satu hal, tapi kau nak jadi baik, kau tobat, kau je lah kena hukum tu. Walaupun benda tu takkan jadi, melainkan dengan dua orang. Kau tak payah sebut pasangan kau sebut tu. Kau mengaku kau kena hukum, kau jadi baik, kau tobat. Orang tu tak baik punya pasal. Kau tuduh dia, maksudnya kau sedang menjatuhkan maruah satu orang lain. Memang panjang tu bahas tu. Memang lah ni orang gunakan isu macam tu lah. Mengaku sini, yang ni tak ada apa-apa. Tuduh tu. Senang itu. Itu lelaki lagi, yang perempuan pula. Saya ni, perut besar ni anak kau tu lah. Jadi yang mengaku ni tak ada apa-apa. Yang ditujuk tu, yang tangkap, selidik, surat, senasihat, apa benda lah. Ni masalah kita. Ni undang-undang sekarang, situlah kot masalah. Undang-undang sivil ni memang masalah ni tu. Dia tak ikut prosedur syarak, dia ikut entah apa benda lah. Hutan, hukum rimba tu dia pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa tanabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.